Salam sejahtera. Dengan izin Yang Arif, saya Narshni Krishnakumar, peguam bagi plaintiff dalam tindakan ini. Hari ini ditetapkan untuk bicara dan pihak kami bersedia untuk meneruskan perbicaraan Yang Arif. Kami memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk memanggil saksi yang pertama iaitu Cik Nurul Fatihah binti Abdullah untuk memberikan keterangan. Cik Fatihah, saya akan mengemukakan beberapa soalan di peringkat pemeriksaan utama. Sila Cik jawab dengan jelas dan menghadap kepada Yang Arif Hakim. Baiklah, soalan yang pertama. Dengan izin Yang Arif, sila maklumkan nama, umur dan pekerjaan Cik kepada mahkamah. Yang Arif, nama saya ialah Nurul Fatihah binti Abdullah, berumur 22 tahun. Pada masa ini saya hanyalah seorang mahasiswa di salah sebuah universiti awam di Malaysia. Okey, apakah hubungan Cik dengan defendant dalam tindakan ini? Untuk makluman Yang Arif, saya tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan defendant, hanya sebagai orang awam yang menerima suntikan vaksin daripada defendant. Baiklah Cik Fatihah, apakah tujuan Cik hadir ke mahkamah hari ini? Yang Arif, tujuan saya hadir ke mahkamah pada hari ini adalah untuk mengemukakan tindakan tuntutan kepada defendant yang telah menyebarkan berita palsu kepada saya mengenai vaksin Sinovac yang telah saya terima pada hari kejadian. Berita itu telah menimbulkan rasa panik kepada saya. Pada pendapat saya, ia telah melanggar etika sebagai seorang doktor dan wajar dikenakan tindakan yang sewajarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Fatihah. Ya Arif, setakat ini dahulu saya sudah tidak ada soalan lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Azrin, selaku peguam bela kepada defendant. Saya akan mengemukakan beberapa soalan kepada defendant. Puan sila jawab dengan jelas dan menghadap kepada Yang Arif Hakim. Okey, soalan yang pertama. Sila maklumkan nama penuh Puan kepada mahkamah. Salam sejahtera Ya Arif. Nama saya ialah Nur Ana Amelia binti Maisa. Okey, soalan yang kedua. Puan tahu kenapa Puan dipanggil pada hari ini? Ya, saya tahu Ya Arif. Saya dipanggil ke mahkamah pada hari ini adalah berkenaan perbicaraan atas tuntutan yang dikenakan kepada saya berkaitan kes penyebaran berita palsu tentang vaksin COVID-19. Okey, soalan seterusnya. Sudah berapa lama Puan mengenali defendant? Saya mengenali defendant hanya pada hari tersebut berlaku Ya Arif. Okey, soalan yang terakhir. Boleh Puan ceritakan apa yang sebenarnya yang berlaku pada hari tersebut? Pada hari kejadian, saudari Fatihah hadir ke klinik saya untuk menerima suntikan vaksin Sinovac dan pada masa yang sama saya telah menyebarkan berita yang tidak benar mengenai vaksin tersebut dan mengatakan bahawa vaksin tersebut akan memberikan kesan buruk kepada badannya. Itu sahaja yang berlaku Ya Arif. Okey, Yang Arif, itu saja soalan daripada saya kepada defendant. Terima kasih. Izinkan saya Arif. Responden dalam rayuan ini, plaintiff Cik Nurul Fatihah, seorang mahasiswa di sebuah universiti awam. Pada tahun 2021 ketika berumur 22 tahun, plaintiff terlibat dalam penerimaan maklumat palsu daripada defendant berkenaan dengan vaksin COVID-19. Hakim Mahkamah Session yang bijaksana, setelah meneliti laporan polis yang dibuat oleh plaintiff, merumuskan bahawa defendant adalah bertanggungjawab 100% dalam kejadian ini. Setelah mendengar keterangan saksi pendakwa raya, terdapat bukti-bukti bahawa defendant yang juga doktor menyebar berita tidak benar berkaitan vaksin jenis Sinovac yang diterima plaintiff pada 20 November lalu. Mengikut kertas pertuduhan, defendant yang mempunyai klinik di Pendang Kedah itu menyebar berita palsu dengan niat untuk menimbulkan ketakutan atau kebimbangan kepada orang awam. Penyebar berita palsu boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
Akta Hasutan 1948 juga menterjemahkan hasutan sebagai apa-apa perbuatan, ucapan, perkataan yang mempunyai kecenderungan menghasut. Untuk makluman yang berhormat, peruntukan undang-undang sedia ada seperti Akta Fitnah 1957, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Hak Cipta 1987 dan Akta 588 boleh digunakan bagi tujuan untuk menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan kesalahan penyebaran berita palsu, menanam perasaan kebencian dan juga memfitnah. Sekian itu sahaja Yang Arif. Izinkan saya Yang Arif, saya akan menuntutkan hujah kepada defender saya. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Ini adalah benar. Penyakit seperti untuk penyebaran maklumat yang salah adalah amat berat. Walaupun aplikasi media sosial ialah alat yang berguna pada waktu kini, lebih banyak usaha diperlukan untuk mengekang penyebaran maklumat salah tentang COVID-19, termasuk sistem pertahanan berbilang lapisan terhadap berita palsu. Isu penyebaran berita palsu tidak boleh diselesaikan hanya menggunakan undang-undang atau hukuman. Sebaliknya, kesedaran sivik perlu diterapkan dalam diri setiap warga negara. Hukuman kepada defendant jika didapati bersalah iaitu di bawah peruntukan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 505B Kanun Keseksaan bagi kesalahan itu adalah memadai untuk menyedarkan masyarakat bahawa penyebaran berita palsu boleh mengakibatkan mereka didenda dengan jumlah yang tinggi atau dipenjarakan. Saya memohon kepada Yang Arif untuk mengambil kira latar belakang pesalah dan tahap kesalahan yang dilakukan dalam menentukan hukuman. Jika pesalah mengulangi kesalahan yang sama, mahkamah boleh mempertimbangkan hukuman yang lebih berat untuk dikenakan. Saya berharap agar defendant dapat diberi hukuman yang ringan kerana bukan dia saja yang menyebarkan berita palsu tetapi menjadi mangsa juga kepada berita palsu. Itu saja dari saya Yang Arif. Terima kasih. Baiklah, jika itu sahaja, Dr. Ana Amaria, adakah anda mengaku akan kesalahan dan faham serta terima hukuman yang bakal dijatuhkan? Ya Arif, saya mengaku faham dan terima akan hukuman yang dikenakan. Baiklah, dengan ini, mahkamah didapati Dr. Ana Amaria mengaku bersalah atas kesalahan menyebarkan berita palsu yang menyebabkan ketakutan kepada orang awam dan akan dijatuhkan hukuman penjara setahun dan didenda sebanyak RM5,000. Dengan keputusan ini, mahkamah diarahkan untuk bersurai.